Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada manhaj Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita masih lagi pada bab yang pertama, di bawah dasar-dasar Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah dan perbandingan dengan manhaj mutakallim. Sambungan kita muka surat 161, iaitu pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang kesaksian pengikut hawa nafsu dan juga pelaku bid'ah. Kita dah sebut pada perbahasan sebelum ni beberapa perkara, iaitu khususnya tentang siapakah pengikut hawa nafsu dan kesannya pelaku bid'ah. Dan insya-Allah malam ni kita akan tengok dulu bab sejauh mana Imam Asy-Syafi'i menerima kesaksian dua kelompok ini, dan insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan tentang ahli kalam ataupun ilmu kalam. Okay. Jadi muka surat 161 kita tengok apa yang disebut. Imam Asy-Syafi'i berkata, sebahagian manusia berselisih tajam kerana mereka mentakwil banyak hal berkaitan Al-Quran dan hadis, sampai-sampai sebahagian mereka menganggap halal darah dan kehormatan sebahagian yang lain. Cerita mengenai hal ini tersangatlah panjang. Hal itu ada yang terjadi pada masa salafus saleh dan berlanjutan hingga ke hari ini. Kita tidak mengetahui ada seorang pun daripada para salaf dan tabi'in sesudahnya sebagai orang-orang yang diikuti yang menolak kesaksian atau syahadah mereka yang mentakwil, sekalipun perbuatan itu dinyatakan sebagai kesalahan yang dianggap sesat, yang sampai kepada tingkat menghalalkan apa yang telah diharamkan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menolak kesaksian salah seorang daripada mereka yang mentakwil dengan takwil makna yang mengandungi kemungkinan benar, meskipun sampai kepada tingkat menghalalkan darah dan harta atau berlebihan dalam berkata-kata. Sementara itu, kami beranggapan bahawa masalah pembunuhan merupakan maksiat terbesar setelah kesyirikan. Tiga perenggan yang disebut oleh penulis pada muka surat 161 tu ialah pendirian Imam Asy-Syafi'i terhadap pengikut hawa nafsu dan juga pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah yang disebutkan dalam ni ialah golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, iaitu bid'ah dari segi ideologi, bid'ah dari segi cara fikir, dan bid'ahnya mereka dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, iaitu mereka terlampau mendahulukan akal sehingga membelakangkan nas. Kita tengok pada perenggan yang kedua tu, kata Imam Asy-Syafi'i, kami tidak mengetahui ada seorang pun
dari para salaf dan tabi'in sesudahnya sebagai orang-orang yang ikuti yang menolak kesaksian atau syahadah mereka yang mentakwil, sekalipun perbuatan itu dinyatakan sebagai kesalahan yang dianggap sesat. Maksud dia, Imam Syafi'i kata, tidak ada seorang pun daripada para salaf. Para salaf ini merujuk kepada para sahabat dan juga Nabi sendiri dan juga tabi'in ataupun orang-orang yang diikuti, maknanya tabi'ut tabi'in, yang menolak kesaksian dan syahadah mereka yang mentakwil, sekalipun perbuatan itu dinyatakan sebagai kesalahan yang dianggap sesat. Ahlu takwil, pelaku bid'ah, selama mana mereka seorang yang ada di dalam ahli syahadah, tidak mereka itu ditolak kesaksian dia. Maknanya kesaksian orang-orang yang duduk pada pihak ahli takwil. Lepas pada ini kita akan tengok perbahasan dalam ahlu kalam, buruknya perbahasan dan bagaimana para imam terdahulu mencela ilmu kalam itu. Ilmu kalam yang macam mana? Okay. Seorang pun tidak menolak mereka, dalam erti kata lain mengkafirkan mereka. Sebab isu kafir mengkafir ini dia jadi hangat 2-3 hari ni. Okay. Kemudian perenggan ketiga dia sebut, selain itu tidak ada seorang pun yang menolak kesaksian salah seorang dari mereka yang mentakwil. Maknanya yang mentakwil ayat-ayat sifat, bahkan takwil tu dah pergi kepada ta'til. Takwil ni ayat Quran sebut macam ni, kita kata bukan maksud tu ayat ni. Ayat ni ada maksud lain. Kita pun kata ayat ni ialah kias sahaja. Ataupun kita nafikan makna tu, perkataan tu kita bubuh makna lain. Itu dipanggil takwil dan ta'til. Okay. Kata dalam buku ni, tidak ada seorang pun yang menolak kesaksian salah seorang dari mereka yang mentakwil dengan takwil makna yang mengandung kemungkinan benar meskipun sampai kepada tingkat menghalalkan darah. Maknanya kadang-kadang kumpulan mereka terlampau ekstrim, terlampau radikal sehingga pergi kepada halal darah, tapi atas urusan menerima kata-kata benar masih lagi diterima, tidak dikeluarkan mereka cepat-cepat daripada orang Islam. Masih lagi menyebut mereka sebagai Muslim, tapi mereka bukanlah Muslim yang betul sebab mereka melakukan bid'ah dan mereka mengikut hawa nafsu. Okay. Kemudian perenggan yang keempat bawah sekali, kami juga telah mendapati mereka yang melakukan takwil dan membolehkannya kerana berbagai alasan, sementara kawannya tidak menyenanginya dan menentangnya. Maknanya ianya satu benda yang besar dan panjang. Kumpulan-kumpulan manusia yang ada atas dunia ni berbagai-bagai. Dalam kumpulan Islam tu sendiri pun ada berbagai-bagai. Ada orang yang nak pilih dengan pandangan ni dan ada orang yang nak pilih dengan pandangan ni. Dan kita berhak menilai sebuah pandangan itu betul ataupun tidak. Dan kita ada penimbang tara untuk nilai benda tu. Itu benda yang kita kena tahu. Okay. Bila mana kita kata orang tu sesat, ia tidak bermakna mengkafirkan orang tu. Cuma ianya nak memberi peringatan, khususnya bagi orang yang ada ilmu, bagi orang yang ada kuasa, untuk memberi peringatan ataupun disebut dengan nama tahzir, supaya orang jelas apa yang sesat dia. Okay. Muka surat 162, akan tetapi para salafus salih tidak menolak kesaksiannya walaupun pandangannya itu keliru menurut mereka. Maknanya para salafus salih dalam bab kesaksian, maknanya nak jadi saksi dalam satu-satu kes berkaitan dengan jenayah ke, kes berkaitan dengan nikah kahwin ke, yang perlu ada saksi, tidak ditolak penyaksian golongan ini. Okay. Jadi seorang yang menghalalkan sesuatu yang dengan mentakwil, baik berupa ucapan maupun yang lainnya, kesaksiannya tetap diterima. Maknanya dia masih diterima sebagai seorang saksi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan orang atau kelompok yang kesaksiannya ditolak, ia berkata, terkecuali di antara mereka ada yang jelas-jelas menghalalkan kesaksian palsu atas seseorang disebabkan ia memandang halalnya darah atau harta orang lain, maka kesaksiannya itu ditolak. Ini disebut dalam kitab Al-Um. Apa maksud Imam Asy-Syafi'i ini?
Bila mana satu orang tu dia radikal dengan apa yang dia pegang, dia orang kata apa, over dengan pandangan yang dia pegang, menyebabkan dia mudah dan dia menimbulkan bahaya dalam satu-satu komuniti Muslim itu, maka orang macam ni kesaksian dia ditolak. Kalau setakat dia mentakwil semata-mata, dia tidak takwil dan dia tidak mengkafirkan orang dan dia tidak menghalalkan darah orang, maka ianya masih lagi boleh diberikan pertimbangan dalam isu penyaksian dia. Imam Asy-Syafi'i memberikan contoh orang seperti ini dengan kelompok Rafidah, iaitu Syiah. Ujarnya, aku tidak melihat ada seorang yang lebih dusta daripada orang Rafidah. Rafidah ni ialah kelompok Syiah yang ghulat, yang melampau, yang radikal. Ataupun namanya ialah Syiah Ithna Asyariyah namanya. Okay. Jadi kelompok ini ialah kelompok yang mengkafirkan orang lain selain daripada kumpulan dia orang dan mencari ruang dan peluang untuk membunuh orang yang tak sealiran dengan dia. Cuma kalau ruang dan peluang itu belum jelas, dia orang akan guna taqiyah ataupun pura-pura untuk berhadapan dengan orang tu. Tapi dalam hati ada niat untuk melakukan kebinasaan, sebab dia orang dah faham konsepnya ialah halal darah. Sebab itu yang diajar, itu yang ditarbiah daripada kecil. Jadi kumpulan-kumpulan ini mereka ditolak. Sebab tu kalau kita tengok riwayat-riwayat Syiah dalam hadis-hadis yang diambil oleh para ulama daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah riwayat-riwayat Syiah yang sederhana ataupun disebut dengan nama Syiah Mufaddilah ataupun Syiah Mufaddalah. Antaranya ialah Imam Abdul Razzaq yang tulis kitab Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq ni kitab hadis yang besar. Dia satu orang yang pro kepada Ali bin Abi Talib. Dia jadi Syiah atas isu politik, bukan Syiah atas isu akidah. Itu ada beza peringkat awal perkembangan Syiah. Sebab tu Imam Syafi'i pun dalam kata-kata dia yang ni, dia pun dituduh sebagai Syiah. Tambah pula dia datang daripada Ahlul Bait. Sebab tu dia pun terkena sikit biasan golongan-golongan nawasib, golongan-golongan pembenci kepada Ali bin Abi Talib ataupun golongan yang berlawan dengan Syiah itulah. Itu dipanggil dengan nama nawasib. Jadi Syiah Mufaddilah ialah golongan Syiah yang pro pada Ali sebab melihat tindakan Ali tepat berbanding tindakan Muawiyah dan tindakan Muawiyah salah. Tu saja. Yang dikatakan Syiah Rafidah ni, mereka menganggap Ali itu Tuhan, bukan dengan macam Syiah Mufaddilah ni. Syiah Mufaddilah, Tuhan tu Allah Ta'ala, Rasul tu masih lagi Rasulullah. Yang bawa wahyu kepada Rasulullah tu Jibril. Dia orang tak kata Jibril tu silap bawa, patut dapat ke Ali. Yang tu dah pergi pada isu akidah. Dia orang cuma kata dari segi politik, sebab Ali yang tepat, sebab Ali Amirul Mukminin, dia perlu ditaati, dia perlu dibai'ah. Kenapa orang Islam pada waktu tu pilih nak jadi satu kelompok baru? Pandangan dia orang. Walaupun pandangan dia orang tak tepat juga pada waktu tu. Cuma nak katanya dia orang jadi Syiah hanya atas isu politik, bukan jadi Syiah atas isu akidah. Atau kita sebut dengan istilah Syiah jadi-jadian ni. Cuma trend orang convert jadi Syiah ni, terutamanya kita di Malaysia ni, dia ada dua isu. Pertama ialah isu politik juga, iaitu ketika mana jatuhnya kerajaan Republik Iran. Kerajaan Iran sebelum daripada ni, yang kata apa, yang dikuasai oleh sekularisme Shah Iran, dijatuhkan oleh revolusi Syiah yang bawa ni ialah Syiah Rafidah yang diketuai oleh Khomeini pada waktu itu. Okay. Jadi pada waktu tu propaganda kehebatan Syiah, dia tak highlight Syiah, dia highlight kebangkitan Islam. Dia tak highlight kebangkitan Syiah. Jadi orang-orang pada waktu itu, terutamanya kita di Malaysia ni pun, melihat bangkitnya Khomeini menentang Shah Iran itu ialah bangkitnya satu orang Muslim menentang kezaliman dan menentang sekularisme. Kita tak nampak itu ialah kebangkitan akidah. Kita tak nampak dia punya susunan tu dia nak pergi pada wilayatul faqih, nak kuatkan akidah kelompok dia orang. Sebab tu kita tengok pada waktu itu segala risalah, segala buku-buku diterjemah, yang mana buku-buku tu mengangkat Khomeini dengan
dengan orang kata apa, dengan tinggilah diangkat sehingga sampai ke tempat kita, dan ramai orang-orang Melayu kita yang rasa hebat dan kagum, termasuk juga daripada kalangan ahli akademik, termasuk juga daripada kalangan ahli politik, terutamanya ahli politik yang cenderung ke arah semangat Islam ini. Sebab dia tengok dia punya bunyi seruan tu sama, tapi sebenarnya di balik itu ialah seruan akidah. Di sebalik itu ialah seruan akidah. Dia bukan seruan politik semata-mata, cuma kebetulan dia dapat jatuhkan dan dia naik dan dia perkenalkan wilayatul faqih. Jadi ramailah orang Melayu jadi convert, sehingga ada yang beri nama anak dengan nama Khumaini, beri nama anak tokoh-tokoh Syiah dia orang lah. Hashimi Rafsanjani ini antara tokoh-tokoh yang besar dalam Syiah pada waktu itu. Dan akhirnya daripada isu politik dia berubah sedikit demi sedikit menjadi penganut kepada akidah. Cuma kalau kita tengok yang convert jadi Syiah di Malaysia ni, kebanyakannya ialah daripada kalangan Ahlus Sunnah, yang waktu dia jadi Ahlus Sunnah tu pun dia orang tak faham Ahlus Sunnah secara keseluruhannya, dan tak nampak memilih untuk pergi ke Syiah itu sebagai sebuah bahaya yang besar. Bahkan ia sebuah satu kemegahan. Sebab tu kau tengok cara manusia ni, dia nak rasa dia hebat pada orang lain, dia akan pilih benda yang lain pada orang lain buat. Dia akan amal benda yang orang lain tak amal. Dan dia rasa hebat dan megah dengan amalan itu, sehingga dia tengok amalan kebanyakan orang ni biasa saja. Bukan Syiah sajalah, apa-apa sajalah, Batiniyah ke, orang-orang yang terlibat. Sebab contoh, ni contoh secara realiti lah. Satu orang, dia bukan seorang Muslim yang baik. Seorang Muslim yang baik maksudnya apa? Dia semayang pun jarang-jarang, ataupun tak semayang langsung, terlibat juga dengan masalah-masalah. Tiba-tiba datang rasa nak berubah, rasa nak berubah tu datang. Okay. Waktu rasa nak berubah tu datang, dia nak berubah ikut cara biasa, iaitu datang masjid, berkawan dengan orang-orang masjid, mula ikut aktiviti masjid. Dia rasa benda tu biasa, berubah dengan cara tu biasa. Sebab berubah dengan cara ni orang nampak juga, tapi orang nampak tak tinggi sangat. Orang kata baguslah dia, dulu tak datang masjid, sekarang dah datang dah. Okay. Kalau berubah dengan cara join satu kumpulan yang berlainan dengan kebanyakan orang, dia lain. Contoh join Batiniyah, dah ikut tarekat mana-mana, amal zikir, ubahlah penampilan tu, ubah juga. Ataupun jadi Syiah, tiba-tiba cakap pun jadi kemas, dah pandai sebut perkataan-perkataan payah yang orang kampung tak erti. Jadi dia rasa macam hebat. Kaedah tu lagi hebat berbanding setakat pergi masjid, tarik sejadah, ambil masuk kelas Quran, tu biasa saja. Jadi manusia dalam waktu yang sama, iblis tunggang dia untuk berubah dengan gaya yang lebih advance. Dia berubah juga, sama juga dia dulu pun, cuma cara dia berubah tu ialah cara new face, wajah baru, tapi dia bawa benda yang lebih teruk daripada sebelum ni, sebab dia tarik dengan akidah. Okay. Jadi Syiah Mufaddilah diterima riwayat dia dalam hadis. Ramai lagi lah dalam Rijal Bukhari pun ada. Okay. Cuma nak katanya, kalau kita tahu bab ni, kita tak akan cepat melatah lah. Sebab golongan-golongan Syiah di Malaysia ni, dia akan argue kita pada bab ni. Dia kata kalau Syiah tu salah, kenapa imam-imam Ahlus Sunnah, Bukhari, Muslim, Abu Daud terima juga riwayat-riwayat Syiah dalam hadis dia orang? Syiah yang macam mana yang dia orang terima? Itu dulu yang kita nak tahu. Bukan Syiah yang ekstrim macam sekarang. Bukan juga Syiah-Syiah yang kita tengok macam Ayatullah yang hidup sekarang-sekarang ni. Okay. Kemudian perenggan seterusnya, kesaksian pengikut hawa nafsu, perenggan ketiga, semuanya aku terima kecuali yang berasal daripada kelompok Rafidah, kerana mereka hanya bersaksi antara sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Berdasarkan penuturan ini, berarti Imam Syafi'i menerima kesaksian para pengikut hawa nafsu dengan syarat, iaitu mereka adil, objektif pada dirinya, meskipun terjadi beberapa penyimpangan jika mereka mentakwil. Adapun mereka yang dikenal tidak mempunyai keadilan pada dirinya, atau mereka dari golongan yang membolehkan berdusta, maka kesaksiannya ditolak. Macam Syiah Rafidah, mereka membolehkan berdusta, antaranya taqiyah. Bahkan ada kelebihan dan pahala besar untuk orang yang bertaqiyah di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau setakat dia tak nak terima Tauhid 3, dia nak pegang kaedah sifat 20, adakah kita akan tolak orang ni dari segi kesaksian dia? Pandangan ni kita boleh nilai balik.
Apa yang dia pegang, apa yang dia ambil, kita boleh nilai. Okey. Tapi nak tolak dia 100% sehingga tak nak makan sembelihan dia, sehingga tak nak kahwin dengan keturunan dia, itu kita pula jadi ekstrim pada bab tu. Sebenarnya tidak sampai ke tahap itu pun. Tidak perlu sampai ke tahap itu. Okey. Sebab tu ini antara benda yang orang duk bising 1 hari 2 hari ni. Bila mana orang tu nak pegang fahaman akidah dia macam ni, adakah dia jadi kafir? Ataupun kita duduk sepentas dengan orang yang macam ni, adakah kita pun dilihat sebagai orang yang tidak jelas pegangannya ataupun manhajnya? Apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i jelas. Apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dalam ni ialah jelas. Walaupun dia pergi pada takwil yang jelas tersesat, tapi lambat kesaksian diterima atas dasar seorang Muslim dan masih lagi ahlu kiblat. Dan bendanya biasa. Kalau setengah-setengah pengikut yang semangat, dia cepat sangat pergi takfirkan orang, benda tu biasa. Sebab tu kalau tuan-tuan ikut baru ni kan, ada satu orang budak muda, dia buat satu status hantaran di FB dia kafirkan satu orang penceramah yang terkenal dengan amalan pelik-pelik tu. Dia kafirkan, dia kata siapa-siapa yang tidak berani mengatakan khabith ini kafir, maka dia orang yang bermasalah. Secara umumnya lah dia sebut. Dia pun dah tarik balik pun. Okay. Saya nak katanya benda tu biasa bagi orang-orang muda yang semangat dan orang-orang muda yang nakkan perubahan yang cepat. Sebab tengok kawan tu mengarutsakan, lepas tu tak ada orang tangkap. Saya sendiri pun antara orang yang tulis banyak tentang apa yang dia mengarut tu. Dan kita pun dapat komen daripada hantaran-hantaran kita tu, ada orang komen. Ada orang komen kata, kalau betul kawan tu salah, kenapa Majlis Agama Negeri sekian tidak menangkap dia? Kenapa panggil saja, lepas tu tak ada apa-apa tindakan? Itu kena tanya pihak yang panggil itulah, kenapa tak buat tindakan? Pertama kita kena tahu, kalau tak diambil tindakan oleh pihak berkuasa, ia bukan lambang pada betulnya orang tu. Itu benda kita kena tahu. Sebab kita kena tengok juga daripada sudut lain. Tengok berapa ramai ahli politik yang terlibat dengan rasuah. Tak ada orang tangkap pun dia. Takkan kita nak kata rasuah betul? Rasuah okey, polis tak ada tangkap pun dia. Rasuah okey kot. Patut hujah yang sama kita boleh letak pada kawan tu. Okey. Rasuah tetap rasuah lah. Dia tak kena tangkap, itu isu dia deal dengan polis. Sebab tu saya tengok, ni komen-komen yang kelakar lah sikit. Bila mana kawan tu kena panggil dengan Majlis Agama Negeri, panggil dan nasihat supaya jangan bercakap benda-benda macam ni. Ada satu orang, mamak mana pergi komen, dia kata, setahu saya kalau kerap kena panggil dengan pejabat agama ni, last kali jadi pegawai pejabat agama. Nak kata pengurusan tu dia tak puas hati. Biasa orang kena panggil lah kali masuk jail, ni tak kena panggil punya kena panggil lah sekali jadi timbalan mufti kot apa benda tu. Okey. Wallahu a'lam, kita tahu itu pengurusan negeri. Kita tak ambil pot lambat tu. Cuma itu tanggungjawab dan itu soal jawab yang pihak pengurusan tu kena tanggung lah. Sebab hakikatnya kerosakan telah pun berlaku. Penyebaran benda-benda yang mengarut dah pun berlaku. Okay. Itu bagi pihak yang belah halik tu, belah halik yang tak suka pada benda-benda yang mengarut ni. Okay. Bagi pihak belah sana pun, kalau kita tengok dari segi kenyataan dia orang pun ada juga mengkafirkan, tak dapat dinafikan. Sebab tu kita tengok sehari dua ni satu orang penceramah terkenal yang janggut lebat tu, dia keluar kenyataan, dia kata orang yang kata Allah Ta'ala istiwa atas arash ni kan kafir. Dia sebut macam tu dalam kuliah dia. Dia sebut macam tu, kan kafir, pakai kopiah, pakai title Maulana. Saya tahu dia nak kata ke Maulana mana tu. Okay, Maulana tu pun duduk bahagian utara ni juga. Okay. Pertama kita dah tahu banyak siri Maulana tu jawab tentang tuduhan yang dikenakan kepada beliau. Okay. Dan sebagai kedudukan dia seorang penceramah yang terkenal dan orang dah puji dia macam-macam. Terbaru orang duk share pujian satu orang prof, doktor lagi daripada sebuah universiti, kata dia ni pakar usul fiqh, semua yang dia jawab betul belaka. Pertama, saya tahu prof tu waktu dia puji tu program di negeri tu. Lepas pada tu jumpa kawan tu, esok sarapan rumah penceramah tu pula. Tuan-tuan faham tak? Pergi negeri orang, takkan nak kutuk orang tu. Lepas tu tahu dah orang tu nak jumpa kita. Esok sepatutnya nasi dagang dah jadi terajang pula. Sebut nasi dagang tahu negeri mana. Okay. Maknanya sepatutnya orang kata apa? Saya tak tahulah, tapi
Kalaulah dia kata saya dah check dah, tengok pandangan-pandangan dia semua sama dengan mazhab Syafi'i, saya tak tahulah prof tu check macam mana. Tapi ada yang kita check memang tak ada dalam buku pun apa yang dia check, dia jawab sendiri je. Dan sebenarnya agak bahaya satu orang ni kalau dia jawab semua je. Ianya satu benda yang membahayakan kredibiliti satu orang tu. Sebab Imam Malik sendiri beri peringatan di meja jawab soalan ni, jawab soalan hukum hakam ni. Kalau satu orang tu dia boleh jawab semua, kamu kena ragu pada dia. Tak sebab manusia dia punya bekas tak akan dapat tarik semua benda. Bekas tu maksudnya dia punya kemampuan dia. Sebab Imam Malik tu sendiri pun lebih pada 60 soalan dia tak jawab. Dalam sesi soal jawab ada sirah berkenaan dengan bab itu, riwayat berkenaan dengan bab itu. Okey. Jadi ini benda yang kita nak tahu. Saya tak naklah sebut, cuma bila mana dia dah sebut benda tu kafir, dia satu benda yang serius sebenarnya. Dia satu perkara yang serius. Dan tak patut sebenarnya satu orang penceramah yang kita kira tak tahulah dia tu orang yang betul-betul menelaah atau tidak. Kalau dia satu orang penelaah, dia kaji, dia kena tahu bahawasanya isu tak nak takwil istiwanya Allah Ta'ala di atas arash ni ialah isu yang luas dan orang duk bercakap lama dah. Para ulama duk menyebutkan kumpulan itu tidak dikeluarkan dan tidak dikafirkan sama sekali. Tapi bila mana geng yang belah dia sebut dengan satu kenyataan, mengatakan jumhur para ulama mengatakan Nur Muhammad ialah makhluk yang pertama diciptakan, dia tak sebut apa-apa pun, dia tak ada komen apa pun. Padahal yang penceramah tu sebut satu benda yang sangat salah dan fatal. Tidak ada pun jumhur kata macam tu. Dia nak benarkan konsep Nur Muhammad wahdatul wujud tu, dia kata jumhur para ulama. Bahkan hadisnya ada dalam sebuah kitab hadis. Tak sebut kitab hadis mana. Hadis tu hadis Jabir. Bahkan para ulama dah sebut hadis tu ialah hadis palsu. Paling tinggi pun dia punya darjat dia ialah terlalu dhaif. Dan ada yang memungkarkan hadis tu. Okay. Jadi ini antara dua pihak. Satu kelompok bila mana dia kafirkan orang, tak ada orang nak bunyi pun. Tapi kalau yang belah ni, yang kafirkan tu bukanlah satu orang penceramah pun. Satu orang budak muda dah tarik balik pun. Dah sebut dengan maaf apa semua elok dah. Okay. Tapi kalau yang belah sana, satu benda mengarut pun dia tak pernah tarik balik. Satu kekafiran, tuduhan pun tak pernah ditarik balik. Tidak dilihat sebagai pemecah belah, tidak dilihat sebagai ekstremis. Bahkan diberi tempat, bahkan diangkat, dipuji, dilambung. Ini ialah masalah kemerosatan intelektual masyarakat. Sebab masyarakat dah mulai menilai daripada nama, kedudukan dan juga populariti satu orang. Sehingga satu orang tu jadi kebal untuk diserang hanya kerana dia ada kedudukan yang besar. Jadi itu masalah yang berlaku pada hari ini. Okay. Kemudian kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i seterusnya. Dia kata, muka surat 162 perenggan yang keempat tu, berdasarkan penuturan ini bererti Imam Syafi'i menerima kesaksian para pengikut hawa nafsu dengan syarat iaitu mereka adil pada dirinya. Meskipun terjadi beberapa penyimpangan jika mereka mentakwil. Adapun mereka yang dikenal tidak mempunyai keadilan pada dirinya atau mereka dari golongan yang membolehkan berdusta, maka kesaksiannya ditolak. Beliau pun memberi alasan dengan berkata, siapa pun yang selamat dari kedustaan, maka kesaksiannya diterima. Kesaksiannya saya terima. Sesungguhnya kesaksian orang yang melihat ataupun berpendapat pendustaan itu adalah menyekutukan terhadap Allah atau satu maksiat kepadanya yang mengharuskan masuk neraka, maka ia lebih berhak untuk diterima daripada kesaksian orang yang menganggap enteng dosa tersebut. Okay, maknanya nak sebut sini ialah pendirian Imam Syafi'i secara kesimpulannya, dia terima penyaksian ahlu bid'ah dan juga pengikut hawa nafsu, tapi ada syarat-syaratnya. Dia tak terima semudah-mudahnya lah. Okay. Muka surat 163 isu kedua, memboikot pelaku bid'ah menurut Imam Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i cakap dan dia beri penerangan tentang isu ni? Dia kata para salaf telah mengingatkan kita agar tidak berkumpul dan berteman dengan ahli bid'ah dan ahli ahwa. Para salaf malah mewajibkan kita untuk meninggalkan dan menjauhi mereka. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa ia berpesan kepada Hamid bin Abdul Rahman bin Yahya bin Ya'mar dengan berkata, jika kamu bertemu dengan mereka, iaitu kelompok Qadariyah, maka katakanlah kepada mereka,
aku berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripada aku. Okey. Kenyataan ini kalau kita tengok disebutkan daripada apa? Daripada Abdullah bin Umar. Dia kata kepada seorang tabi'in, nama dia Hamid bin Abdul Rahman. Okay. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi lah radhiyallahu anhuma. Dia kata, kalau kamu bertemu dengan Qadariyah, katakan pada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripada aku. Ini ialah pendirian para ulama bahkan para sahabat dalam isu berinteraksi dengan ahli bid'ah dan juga ahli ahwa. Okay. Ahli bid'ah, ahli ahwa ni dia duduk sekali pada zaman dulu. Dia dah sebut dengan jelas. Yang disebut sini ialah Qadariyah. Qadariyah ni ialah golongan yang menafikan qadar itu pun daripada Allah Ta'ala. Qadar itu tidak ada. Semuanya datang pada kita. Kita pilih yang ni jadi yang ni. Dan Allah Ta'ala tu tak tahu pun apa yang kita pilih. Dia mengurangkan sifat Tuhan yang maha mengetahui. Alimun khabir itu. Okay. Dari segi bid'ah yang dia buat, bid'ah apa? Bid'ah ritual ke tak? Dia orang salat macam biasa, baca Quran macam biasa. Dia orang tak terlibat ni. Pergi ziarah kubur ni tak ada lagi ni. Ni geng-geng Qadariyah ni. Dia orang tak pergi minta dengan wali-wali lagi. Cuma dari segi fikir, dia fikir macam tu. Dia fikir kata Allah Ta'ala ni dia tak tahu pun kita nak pilih apa. Ni esok ni kita nak makan apa dia tak tahu ni. 2 jam apa ni dia tak tahu. Okay. Kita buat baru dia tahu. Itu ialah menafikan maha mengetahuinya Allah Ta'ala, maha meliputinya dia punya pengetahuan terhadap makhluknya. Jadi kelompok ni dinamakan dengan nama Qadariyah. Jadi bid'ah dari segi ideologi. Okay. Kata Abdullah bin Umar, kalau jumpa dengan dia orang, dia kata pada tabi'in yang nama Hamid bin Abdul Rahman ni, kalau jumpa dengan dia orang, katakan pada mereka aku berlepas diri pada mereka, mereka pun berlepas diri pada aku. Mereka jangan nak nisbahkan pandangan-pandangan aku yang boleh menguatkan kumpulan mereka. Jangan. Okay. Maksudnya apa sini tuan-tuan? Maksudnya sini ialah sifat ataupun cara para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in berurusan dengan golongan yang radikal dalam ikut hawa nafsu, ekstrim dalam ikut hawa nafsu, ialah tidak duduk semajlis sebagai tanda, sebagai isyarat orang tahu bahawasanya apa yang mereka buat tu tak betul. Inilah yang perlu dipegang oleh para ulama. Bila mana berlakunya satu kecelaruan, satu orang dia bercakap benda-benda yang mengarut dah, benda-benda yang tak betul, petikai benda-benda berkaitan dengan Al-Quran, petikai bahkan mulut terlampau, mudah untuk kafirkan orang, keluarkan orang pada ahli sunnah, sesatkan orang tanpa bukti-bukti, tanpa argumen yang kuat. Satu orang ulama, satu orang alim yang tahu orang ni, dia tak boleh duduk sekali, bermajlis sekali, kalau diundang apa-apa semua, tak perlu. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan dan nak berikan masyarakat awam tengok orang alim pun tak pergi, orang alim pun tak pergi, maka memang betul lah orang ni tak betul. Dia jadi masalah sama kita sekarang ni, orang alim dia pergi, orang yang tahu ilmu tu, yang tahu mana betul mana salah ni, dia pergi, dia bermesra, sehingga orang awam tengok orang alim pun okey dengan dia. Takkan kita nak bergaduh dengan dia? Takkan kita nak rasa kita lagi hebat pada dia dengan kita tolak dia mentah-mentah? Ada orang ni terima, ada doktor ni terima, ada bekas mufti ni terima, ada bekas menteri ni okey je, salam dengan dia. Okay. Jadi ini semua benda bukan dalil dan indikator kepada kebenaran orang tu. Okay. Jadi orang yang ada ketokohan, dia kena ada pendirian dalam bab ni, supaya dia tak ikut perkara-perkara yang menunjukkan orang tu tak betul. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Sahibus Samahah mufti kita ni, dia ada satu video dalam YouTube, orang upload video tu lama dah, video satu seminar ataupun satu program dengan satu orang tokoh liberal daripada Indonesia, nama dia Mun'im Sirri, Dr. Mun'im Sirri. Dia ni pensyarah di universiti. Dia ni banyak tulis tentang pertembungan Al-Quran, maknanya dia komen banyak tentang Quran. Mun'im Sirri, Indonesia, orang Indonesia. Okay. Program tu buat di Malaysia. Waktu Mun'im Sirri tu, dia kata banyaknya dalam Quran ayat-ayat yang bersifat radikal, ayat-ayat yang suruh orang perang, terutamanya dalam surah At-Taubah dan juga surah Al-Anfal, bila mana Allah Ta'ala kata qatilul musyrikin kafah
perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhannya. Dia kata ayat ni ialah ayat yang bersifat ekstrim, ada dalam Quran. Waktu tu Datuk Mufti, saya rasa waktu tu dah jadi mufti kali pertama, lepas tu dia rehat sekejap. Rasanya lah. Video tu video dah agak lama. Waktu kawan tu duduk bercakap, dia nak celah lah. Tiba-tiba pengurusi majlis, dia konon moderate lah, dia kata, Datuk, rasanya kita bagi dulu kawan ni cakap. Tapi kawan tu cakap memang mengarut lah. Jelas mengarut dia tu. Sebab ayat tu, qatilu tu bukan maksud bunuhlah, perangilah. Dia terjemah dan bunuhlah. Kalau bunuh yang betul ekstrim lah. Kalau bunuh yang betul ekstrim. Tapi qatilu ni orang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Jadi waktu nak celah tu, pengurusi majlis dia tahan. Apa yang mufti buat? Angkat beg, belah lari. Itu pendirian yang betul. Jangan tunjuk kita setuju dengan orang yang, tapi di ujung tu mufti bagilah, dia kata kalau nak bincang santai, bagi orang celah, dia kata. Kalau tak nak bagi orang celah, saya boleh keluar. Kata majlis nak bincang cara santai, tapi saya nak celah tak boleh. Dan saya rasa tak ada manfaat untuk saya duduk dalam majlis yang penuh dengan pembohongan. Dia berani sebut perkataan tu. Jadi ini menyebabkan orang nampak, betul lah, Muni'im Sirri ni betul-betul masuk air betul cakap bab ni. Tapi kalau satu orang tokoh, dia duduk, dia senyum, minum air sekali, jadi orang akan jadi keliru. Salah ke tidak kawan ini? Adakah salah dia kita boleh berlapang dada? Ini ialah satu benda-benda yang mengelirukan orang. Sebab itulah banyak benda pendapat yang tak betul hari ni, orang nampak benda tu khilaf, padahal benda tu tak khilaf dah pun. Benda tu tak ada pun dalam perbahasan masail al-khilafiyah. Tapi dengan sebab sikap sebahagian ahli agama yang terlalu bermudah-mudah dengan orang yang mempertahankan benda ni, mungkin sebab takut, mungkin sebab tak berani macam-macam, menyebabkan orang-orang nampak benda ni khilaf, kita boleh lagi berlapang dada, sedangkan dia bukan khilaf hakikatnya. Sebahagian dari ucapan salaf tentang ini telah penulis kutipkan saat membahas manhaj mereka dalam menetapkan akidah. Sebagai tambahan, kami kutipkan ucapan ulama salaf yang lain, iaitu Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam sunannya daripada Abu Qilabah. Ia berkata, janganlah kamu berteman dengan pengikut hawa nafsu, dan janganlah kamu berdebat dengannya. Sesungguhnya aku khawatir kalau kamu akan terperangkap ke dalam pemikiran sesatnya, atau menjadi ragu tentang apa yang telah kamu yakini. Maknanya jangan duduk sebab nak tutup pintu-pintu yang mengarut. Sama jugalah zaman sekarang ni, kalau kita tengok satu orang tu dia dah mengarut dah, jelas dah mengarut dia. Jangan share. Kalau kita nak share berserta komentar mengarut dia di mana. Dia ada sikap sebahagian orang kita kan, dia share masuk dalam grup. Dia nak tengok orang grup cakap apa. Dia nak ulah, dia tak reti, tapi dia share. Dia tak hantar kat ustaz juga, dia hantar dalam grup. Tiba-tiba orang grup pun tengok, oh amalan nak bagi duit tak putus. Dia pun dengar, alhamdulillah ada orang share ilmu bermanfaat. Seorang komen macam tu. Dia tu dah tahu benda tu mengarut, tapi dia tak ada komentar apa-apa. Kalau kita dah rasa benda tu mengarut, jangan masuk awal-awal lagi dalam grup. Sebab kita pun kadang-kadang menjadi musahamah, memberi saham ke arah benda-benda penyebaran seperti itu. Tapi kalau kita share untuk tujuan terang, yang mana yang tak betulnya, yang mana yang salahnya, tak apa. Jadi ini antara benda yang kita boleh usahakan pada zaman sekarang. Nak tolak secara rapat-rapat tak boleh, sebab kita tak boleh halang untuk orang tu dia komen apa-apa. Tapi tuan-tuan tengoklah, setiap satu kecelaruan akan di backup dengan cara yang luar biasa. Saya tahu sebab saya berpengalaman lambat ni. Bila mana kita sebut kawan ni, satu orang penceramah ni, apa yang dia sebut tak betul, datang pengikut-pengikut dia serang dekat page kita, dia komen macam-macam. Saya duk tengoklah benda-benda yang mengarut ni, tak kira lah amalan mengarut petua sekian, bacaan sekian, apa-apa semua ni. Tuan-tuan yang dengar, tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan, kita punya ilmu taklah faham Quran keseluruhan, tapi kita dengar tu dah ada something. Tuhan dia akan bagi satu insting, kita rasa benda tu ada, benda tak kena. Biasanya manusia dia ada. Hatta orang kafir pun ada benda tu. Dia dengar, karut. Tapi dengan sebab komen-komen orang,
ataupun datang ustaz yang cuba nak backup. Okey. Kadang-kadang orang pilih untuk diam, ataupun ada orang ikut juga macam mana. Cuma nak katanya Tuhan dia dah gerakkan akal gitu untuk faham, untuk nilai. Tapi ada manusia dia nak tutup kemampuan akal untuk menilai, menganalisis satu benda tu, sehingga dia jadi pada golongan yang benarkan, cari je celah mana-mana untuk backup. Ini ialah satu musibah yang berlaku. Itu yang jadi letih bila mana kita tengok keadaan seperti itu. Inilah mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan telah diriwayatkan darinya bahawa yang menyebabkan ia meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir adalah kerana munculnya aliran Mu'tazilah dan bid'ah yang mereka bawa dan penguasaan mereka di atas masyarakat, sementara negara tunduk kepada mereka. Di antara ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang keharusan kita meninggalkan pelaku bid'ah adalah, aku tidak akan berdebat dengan seorang pun yang aku yakini bahawa ia tetap dalam kebid'ahannya. Itu muka surat 163. Dia sebut pada kita bagaimana Imam Asy-Syafi'i ni dia tukar, pindah daripada Baghdad pergi ke Mesir. Sebab kalau tengok memang Iraq ni, negara Iraq ni, terutamanya Kufah dan kawasan-kawasan sekitarnya, ialah kawasan yang dipegang oleh kelompok ahlu bid'ah yang sangat-sangat radikal dalam bid'ah dia pada zaman dulu. Dan Iraq ni kita boleh katakan pusat menghasilkan hadis palsu yang paling pesat pada waktu itu. Sebab tu kalau tengok dalam kitab-kitab Syiah yang besar, kitab hadis diorang macam Usul Kafi, Furu'ul Kafi, Biharil Anwar, inilah kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu yang direka oleh beberapa perawi diorang, antaranya lah Abu Mikhnah dan beberapa orang lagi lah. Okay. Ini kita boleh tengok Iraq menjadi tempat kepada pusat penyebaran hadis palsu. Cuma ulama ada dua pendirian pada waktu itu. Ada ulama yang tinggalkan tempat tu sebab mengarut sangat. Yang kedua, kumpulan yang kedua, ulama yang bermati-matian melawan benda tu. Antaranya ialah Abdullah bin Mubarak. Dia bermati-matian melawan kesesatan. Dan kita boleh agaklah Abdullah bin Mubarak ni waktu dia hidup, dia ni guru pada Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lah. Okay. Sebab tu dia sebut dalam satu kata-kata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kita beri laluan pada azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi tentang kumpulan-kumpulan ulama bila mana berurusan berinteraksi dengan kelompok ahli bid'ah, khususnya mereka hadis palsu. Abdullah bin Mubarak ketika mana di Iraq, dia antara orang yang berjuang melawan kumpulan-kumpulan ini, dan dia memang berada pada pihak yang ditohmah, pihak yang diancam dengan macam-macam. Okay. Cuma nak katanya hidup kita sekarang ni pun macam tu lah juga bagi orang yang ada ilmu. Dia ada dua pilihan, sama ada dia keluar daripada keserabutan dan kekeliruan ni sebagai tanda dia nak tunjuk benda yang berlaku tu teruk, ataupun yang kedua dia lawan, dia pilih untuk ambil risiko untuk lawan. Okay. Dan untuk lawan ni saya rasa tak ramai untuk orang berani ambil position ni, sebab position lawan ni adalah position yang akan menyebabkan orang pandang kita macam-macam, orang kecam kita macam-macam, orang benci, dan tak semua manusia bersedia untuk dibenci oleh orang. Itu benda yang kita kena tahu lah. Sebab tu orang-orang yang ada kedudukan ni dia banyak fikir yang tu lah. Adakah dia mampu untuk menghadapi risiko untuk dibenci oleh orang, dimaki oleh orang? Sebab orang yang tak biasa kena maki ni tuan-tuan, tak biasa kena kecam, dia kena sekali dia tak boleh tidur, dia serabut, kiri kanan tak jadi. Saya adalah 2-3 orang kawan yang dia baru acah-acah nak dia berani sikit 2-3 minggu ni. Okay. Kena sekali hantar mesej dekat kita nak deaktif dah FB. Tak larat. Tak larat 2 minggu, tak larat. Kita kena maki, kena hantar surat LO lagi daripada mahkamah. Cuma ancaman lah benda-benda macam tu. Okay. Cuma nak katanya ini ialah cubaan yang perlu kita sedar lah. Okay. Dan zaman sekarang ni bagi saya nak sebut kesesatan, dia kena jelas. Sebab walaupun kita rasa kita berada pada tahun 2022 ni, orang dah pandai cari sendiri, banyak benda dah boleh cari dengan mudah, tapi masih lagi ada orang yang malas untuk mencari maklumat yang betul. Masih lagi ada, tak dapat dinafikan. Sebab tu bila mana nak kata satu benda tu sesat, sebut dengan nama, contoh bagi clear, supaya orang tahu ini orangnya, ini kumpulannya. Sebab para ulama dulu pun dia sebut nama. Perawi yang suka memalsukan hadis namanya Abu Mikhnaf. Perawi yang suka memalsukan hadis namanya ialah Nuh Al-Jami'. Tak ada lah satu orang tokoh ulama waktu dia nak cerita ada seorang perawi di negeri kita ni suka palsukan hadis, tapi saya tak nak sebut nama takut dia mengumpat pula. Sudah orang tak tahu siapa. Kena sebut sebab ia berkaitan dengan kedudukan agama. Kedudukan agama. Ia ialah satu benda yang keberanian satu orang tu. Okay. Sebab tu ada orang kata sebab tak sebut itulah yang jadi tak jelas. Tak tahu siapa. Sebab tu pada muka surat 165 dalam buku ni, Yunus bin Abdul A'la ni yang terakhir, dia kata, aku pernah berkata kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iaitu berkata pada Imam Syafi'i lah, teman kita, iaitu kawan kita, Al-Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ni ialah imam yang hebat lah, lagi awal berbanding Imam Malik, mengatakan bahawa jika dia melihat seorang pengikut hawa nafsu yang boleh berjalan di atas air, maka ia tetap tidak akan mempercayainya. Kata Laits bin Sa'ad, kalau tengok satu orang pengikut hawa nafsu boleh berjalan atas air, maka dia tak akan percaya orang tu. Okay. Maka Imam Syafi'i dia tambah lagi kata-kata Laits bin Sa'ad, dia kata ucapannya itu kurang. Perkataan Laits bin Sa'ad tu kurang sebab zaman Laits bin Sa'ad tak hebat selaru macam zaman Imam Syafi'i. Tak hebat selaru macam zaman Syafi'i. Aku akan menambahnya lagi, kata Imam Syafi'i, jika aku menyaksikan seorang pengikut hawa nafsu terbang, aku tetap tidak akan mempercayai kepadanya. Sungguh benar orang yang pernah berkata dalam sebuah syair, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif ala hududis syar'i fa innahu mustadrajun wa bid'iyyu. Apabila engkau melihat seseorang itu boleh terbang dan berjalan di atas lautan, tetapi ia melanggar batas-batas syariat, maka ia adalah orang yang diuji oleh Allah dan ia ialah pelaku bid'ah. Ini disebut dalam Manaqib Asy-Syafi'i sebagai salah satu syair yang dinisbah pada Imam Syafi'i. Tapi belum tentu Imam Syafi'i sebut benda ni lah. Belum tentu lagi Imam Syafi'i sebut. Cuma waktu orang beritahu pada dia, Laits bin Sa'ad kata, kalau tengok pengikut hawa nafsu boleh berjalan atas air, maka aku tak akan percaya. Kata Imam Syafi'i,
aku tengok pengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah boleh berjalan atas air, boleh terbang, aku tak akan percaya. Tu zaman dia orang. Zaman kita ni kalau tengok satu orang ceramah tak kena tangkap pun tak boleh percaya. Itu indikator baru saya nak letak pula. Okay. Kalau tuan-tuan tengok satu orang ceramah tak kena tangkap, makin laku, makin ramai orang sambut dia. Itu istidraj pada dia sebenarnya. Sebab makin mengarut dia sebut, makin ramai orang ikut. Yang zaman dulu pun macam tu lah. Makin mengarut dia buat, makin lama pula boleh terbang, makin lama pula boleh berjalan atas air. Okay. Makin hebat. Makin mandi tak basah, hujan pun tak basah. Bukan setakat mandi tak basah, hujan tak basah. Ini kelebihan-kelebihannya diintai. Sebab hari ini orang menjadikan hujah itulah. Kalau betul kawan tu tak betul, kenapa orang tengok live dia sampai 5-6 ribu? Istidraj. Ia istidraj. Inilah satu benda yang Tuhan memikat hati-hati orang untuk tengok benda yang tak betul. Okay. Ia satu benda ujian pada kawan tu, kawan yang bawa benda tak betul tu sendiri. Okay. Cuma kalau kita nilai dengan indikator yang tu, beratlah kita. Sebab tu kalau orang kata tak kena tangkap pun, jakir tak tangkap sampai merata. Ni orang duk sebar pula satu lagi gambar, kata dia pergi di luar negara, waktu dia duduk tepi jalan, penjaga makam salam cium tangan dia. Itu ialah nilai-nilai kehebatan yang dinilai oleh orang luar sebagai satu benda yang hebat pada satu orang yang menyebarkan kekarutan dan kecelaruan. Sedangkan ia bukan indikator. Sebab dalam syair itu kata walam yaqif ala huduris syar'i, dia tidak berdiri di atas sempadan syarak, fa innahu mustadrajun. Kata Imam Syafi'i, kata syair yang didakwa oleh Imam Syafi'i, didakwa diucapkan oleh, sesungguhnya itu ialah istidraj, dan itu ialah satu bid'ah, kesan daripada bid'ah yang dilakukan. Wallahu a'lam. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan hukum ilmu kalam menurut Imam Asy-Syafi'i seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.